Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah diberi peluang oleh Allah badan yang sehat, umur yang kesehatan badan yang baik, umur yang panjang, rezeki yang mudah. Semoga kita berkekalan dalam keadaan sehat sentosa di dunia dan mendapat ganjaran Allah dari akhirat kelak. Ini tuan-tuan, kita bila sudah datang ke masjid, semua orang yang datang ke masjid adalah orang yang beriman dan orang baik. Tak mungkin orang yang baik tak datang ke masjid. Oleh itu kita kena berusaha, orang yang belum datang ke masjid kita usaha, perbagaikan, sekurang-kurangnya kita berdoa kepada Allah dengan harapan dia akan datang ke masjid. Sebab apa tuan-tuan? Di dalam surah At-Taubah Allah berfirman, tidak dimula dengan bismillah surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Hanya saja, tengok bahasa tuan-tuan. Bukan ibu innama. Apa makna innama? Kalau dalam bahasa orang putih dipakai only. Kata-kata limit. Hanya saja. Ya'muru masajidallah, yang mengimarahkan rumah Allah, yang buat masjid, yang mencuci masjid, yang datang meraihkan ibadah di masjid, ialah 4 sifat. Pertama, man amana billah. Dia mesti beriman kepada Allah, baru jadi. Bermakna orang yang datang ke masjid, man amana billah. Yang kedua, wa yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, wa aqamas salah. Orang itu mesti mendirikan sembahyang. Yang keempat, wa ataz zakah. Orang itu mesti bayar zakat. 5 sifat. Yang kelima, walam yakhsha illallah. Dia tidak takut melainkan kepada Allah. 5 sifat orang yang datang ke masjid. Tidak lebih. 5 only. Sebab Allah sebut innama. Innama dipanggil dalam bahasa Arab adat hasar. Kata-kata limit. Limit sifat orang yang datang ke masjid, 5 sifat. Beriman kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan kita kekalkan keadaan ini sampai kita berpisah ruh dengan jasad nanti, insya-Allah. Istiqamah tuan-tuan. Oleh kerana itu, bila kamu tengok Nabi sebut dalam hadis, seseorang manusia pagi petang ke masjid, pagi petang ke surau, yakinkanlah dia adalah orang yang beriman. Yakin, Nabi kata, yakinlah dia orang beriman kepada Allah. Tak mungkin tuan-tuan orang munafik datang ke masjid. Tak mungkin tuan-tuan. Jadi itulah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah kerana kita menjadi ahli masjid, insya-Allah. Dan bagi orang-orang yang belum datang ke masjid, kita doakan kepada Allah supaya lembut hati dia, dan kita bujuk dia, kita doakan dia supaya dia menjadi ahli masjid bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah. Ini minta maaf tuan-tuan, suara saya ni dah kembali semula tuan-tuan, macam sebelum sakit. Jadi maklumlah macam budak sudah kembali boleh berjalan, kan? Jadi dia akan datang semangat balik, insya-Allah. Dan sekarang saya sudah boleh memandu dan sudah pandai berlari tuan-tuan. Itu satu rahmat daripada Allah. Kalau tidak saya sakit, saya tak akan berubah perangai tuan-tuan. Tidak akan berubah sikap. Sekarang
Syahruddin dia tak Syahruddin, tapi perangai bukan perangai lama, tuan-tuan. Rahmat Allah Tuhan beri. Nasib baik saya sakit. Alhamdulillah. Syukur kepadamu ya Allah. Syukur kepadamu ya Allah. Engkau beri aku sakit dan kau kembalikan ke sehat semula. Alhamdulillah. Satu rahsia tuan-tuan sakit ini, Allah bagi rahmat. Saya semua ayat Al-Quran yang saya hafal tidak lupa, tuan-tuan. Itu yang menarik, tuan-tuan. Termasuk saya hafal sebagian suratul Kahfi. Termasuk saya hafal sebagian suratul Isra. Allah bagi lagi ingat, tuan-tuan. InsyaAllah boleh bawa dalam salat, boleh bawa dalam ceramah. Itu satu nikmat, rahmat. Dan bercakap tidak ada pelak lagi, tuan-tuan. InsyaAllah. Syukur kepada Allah. Hari ini, tuan-tuan, ini permulaan kita mengaji berkitab dan bersemuka. Ini hari ini kita baca kitab Sayrus Salikin. Sebenarnya kitab ini, tuan-tuan, ialah petikan daripada sebahagian kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Syekh Abdul Samad Palembang telah mengarang kitab Sayrus Salikin, diambil daripada sebahagian besarnya daripada isi kitab Ihya Ulumuddin. Orang Melayu kata ya Ulumuddin, ya. Bahasa Arab bukan Ulumuddin. Dia mesti idhafah. Ihya Ulumuddin. Jadi apa disebut oleh almarhum Tok Kenadi, tuan-tuan? Sesiapa yang baca kitab ini dengan beriman kepada Allah boleh berjalan di atas air. Ini belum lagi diamalkan isinya, tuan-tuan. Ini kitab Sayrus Salikin. Almarhum Tok Kenadi berpesan, siapa yang membaca kitab ini boleh berjalan di atas air. Apalagi diamalkan isi kandungannya, tuan-tuan. Dipanggil ini, diambil daripada kitab agung. Isi kitab ini pengambilannya daripada kitab agung. Kitab agung, kitab yang teragung, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Apa disebut di sini, tuan-tuan? Kita telah baca sebelum ini, yaitu pasal yang pertama tentang menyuci segala kotoran pada badan. Daki pada kepala, daki dalam hidung, daki dalam telinga, daki pada kuku, daki pada seluruh yang berlapik-lapik pada badan. Itu seharusnya hendaklah ditanggalkan. Bukan harus maknanya boleh jadi tidak. Harus sepatutnya, mesti dibuang. Itu pasal pertama. InsyaAllah pada hari ini kita mengaji pasal yang kedua secara bersemuka, tuan-tuan. Bukan online lagi, ya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl ats-tsani fi izalatil ajza'il al-mu'aibati lil badani. Fasal yang kedua pada menyatakan menghilangkan juzuk, yaitu suku-suku yang memberi aib bagi tubuh badan. Yaitu seperti yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semuanya ialah ada 8 perkara. Tuan kena ingat. Ada 8 perkara yang tumbuh pada tubuh kita yang mesti kena buang. Kalau tak buang, membawa kepada aib. Apa makna aib? Aib adalah membawa kepada kekurangan, kekotoran. Sama ada segi medik, sama ada segi syariat, sama ada segi fitrah. Segi medik itu kotoran, segi syariat itu kekurangan, dan segi fitrah itu membawa kepada kekurangan moral. Ingat, tuan-tuan, ada 8 ketumbuhan pada tubuh kita. Ingat, 8. Sama ada benda ini lahir ke dunia ini sudah ada 8 ini, tuan-tuan. Ada di antara 8 ini bila kita buang dia tak akan kembali lagi. Ada kita buang dia tumbuh balik. Apa-apa, tuan-tuan, cuba ingat. 8 macam pertumbuhan pada tubuh badan kita dipanggil al-mu'aibah lil abdan, membawa aib kepada tubuh badan. Kena buang tu. Walaupun tumbuh balik, kena buang. Sama ada kita buang seminggu sekali, ataupun 40 hari sekali, ataupun seumur hidup sekali, dia takkan kembali lagi. Selagi tak buang, membawa kepada aib. Sehingga dikejikan, tuan-tuan. Tidak layak menjadi imam semayang. Sebenarnya macam tu, tuan-tuan. Ya, aib. Apa dia, tuan-tuan? Kita baca secara ringkas. Dia kata, semuanya itu ada 8 perkara.
Pertama dikata sya'rul ra'si, rambut yang tumbuh di kepala. Itu dipanggil salah satu keaiban. Apa maksud rambut? Tiada mengapa mencukur rambut kepala bagi orang yang tiada berkehendak untuk menyucikan akan dia. Rambut tuan-tuan, kita boleh buang rambut. Bagi siapa? Bagi orang tidak minat untuk menyucikan, tidak minat membubuh minyak, tidak minat menyisir rambut, lebih elok rambut itu dibuang. Dan tidak mengapa meninggalkan dia. Kita nak biarkan rambut itu panjang, boleh. Tapi dengan syarat orang itu mesti berjaga rambutnya, menyikat dan membubuh minyak akan dia. Ingat tuan-tuan, itu aib. Dia kata rambut kepala ini tuan-tuan tidak sunnah dicukur dan tidak sunnah dipotong. Hanya sunnah dipotong dan dicukur pada 3 tempat sahaja. Tak dipikir ke tuan-tuan? Rambut kepala hanya sunnah dicukur dan digunting pada 3 ketika sahaja. Pada 3 masa sahaja. Apa dia? Pertama ketika tahlul haji. Ingat tak? Yang kedua ketika tahlul umrah. Yang ketiga, cuba jawab tuan-tuan. Apa? Jawablah satu tu. Tahlul, buang sebagian rambut, cukur ataupun potong. Haji ataupun umrah. Satu lagi apa? Cuba jawab. Senang saja jawab. Apa dah? InsyaAllah. Benda senang saja tuan-tuan. Iaitu mencukur rambut baby pada hari ke-7 diperanakan ataupun selepas 7 hari. Itu aja yang sunnah, lain tak ada sunnah. Walaupun demikian dikata makruh cukur rambut sebelah kepala tinggal sebelah kepala. Macam bendera Burma pula ada kan? Jadi buat apa dia? Itu. Cukur rambut macam bendera Indon pula, sebagian putih sebagian merah. Jangan buat hal. Itu kerja hodoh tu, ya. Tak boleh tu. Itu aib. Yang kedua, aib yang tumbuh pada tubuh badan iaitu misai. Misai. Bukan jenggot, misai. Misai sunnah dikemaskan tuan-tuan. Jangan sampai misai ini tertutup bibir. Tolong kemaskan biar nampak bibir merah. Makruh tuan-tuan. Belah misai sehingga tertutup bibir merah macam musang minum kopi O tu ada. Macam penapis minum kopi O tu. Jangan buat hal tuan-tuan tu. Rimau pun tuan-tuan, dia nak minum air ditunggu air yang mengalir. Sebab falsafah orang tua-tua, rimau ini tuan-tuan, sebelah kanan dia ni ubat, sebelah kiri dia racun. Rimau tak akan minum air yang bertakung, dia cari air yang mengalir. Air mengalir ke kiri diminum. Jangan terminum air rendaman misai dia tuan-tuan. Macam tu. Itu rimau tuan-tuan. Tak tengoklah rimau minum tu kalau berani tu. Itu misai. Kena kemaskan. Jangan macam jamur gurka tuan-tuan. Tutup bibir tu kan. Itu yang kedua. Ayat itu kena kemaskan tuan-tuan. Yang ketiga, rambut ketiak. Bulu ketiak tuan-tuan. Buanglah tuan-tuan. Jangan bangga tuan. Buat perlombaan panjang bulu ketiak. Tak baik macam tu. Dan sunnah mencabut bulu ketiak pada tiap-tiap 40 hari sekali tuan-tuan. Sama ada dicabut ataupun dicukur ataupun dipakai kapur tuan-tuan. Bukan kapur tulis tak, kapur sirih tu. Supaya bulu itu rebut dan senang tanggal. Sunnah Nabi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan umatnya menghilangkan bulu ketiak tuan-tuan. Yang keempat iaitu bulu ari-ari. Bulu yang tumbuh di bawah tu. Di bawah tu kapten tu. Ya, buang itu tuan-tuan tu. Tiap-tiap 40 hari sekali cabut dia tu. Kalau berani cabutlah tu. Kan? Cukur ataupun digunting. Okey ya. Sama ada dicukur ataupun dengan diletakkan kapur supaya bulu itu reput. Yang kelima iaitu kuku. Ini tuan-tuan, ini panjang cerita sikit. Kuku tuan-tuan.
Tengok kuku cantik kan? Ini ustaz cerita kuku ustaz macam kuku rimau pula. Itu tak kena cara tuan-tuan tu. Ya, kuku. Kuku dikata, dan sunnah mengerat kuku itu kerana sabda Nabi SAW hadis sahih. Kalau tuan tanya ada hadis tak? Catat hadis tu. Sabda Nabi SAW kepada Abi Hurairah, "Ya Abu Hurairah, qallim azfaraka, fa inna syaitana yaq'adu ala matala minha." Hai Abu Hurairah, kerat olehmu akan kukumu kerana syaitan itu suka duduk atas kuku yang panjang, atas yang panjang daripada kukunya. Na'udzubillah min zalik. Syaitan, tuan-tuan, saya nak cakap dengan tuan, lain kali nanti saya akan cerita, tuan-tuan. Saya dah Allah. Saya, tuan-tuan, telah ditunjukkan oleh Allah syaitan yang sebenar. Iblis yang sebenar. Saya cakap, tuan, insya-Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bukan masa saya sakit, semasa saya sihat, tuan. Tuan tahu tak? Semasa saya buat haji, saya yang jahat, tuan-tuan. Orang lain minta benda ajaib, nak jumpa dengan Nabi Khidir lah, nak jumpa dengan sahabat lah. Saya duduk, tuan-tuan. Saya masuk pintu Masjidil Haram, Babu Salam. Apa terguris dalam hati, tuan-tuan? Jangan terguris benda-benda yang pelik, tuan-tuan. Minta ke terguris online berlaku, tuan-tuan. Apa saya cakap, tuan-tuan? Ya Allah, kenapa tak nampak kepada saya benda yang pelik-pelik? Itu jahat, tuan-tuan, bisikan itu. Tiba-tiba, tuan-tuan, ini berlaku selepas solat asar, tuan-tuan. Tak boleh cerita, tuan-tuan. Tuan pun muntah nanti. Lain kali nanti. Tak boleh, tuan-tuan. Saya sudah nampak. Allah tunjukkan iblis yang sebenar itu. Takut tuan muntah di sini lagi. Tak boleh. Nanti lain kali. Yang jelas, sifat dia, satu boleh cakap. Banyak. Sifat dia yang paling jijik, kuku dia, tuan. Masya Allah. Kuku dia. Bukan macam kuku kita panjang, tuan. Macam kuku serigala. Tak boleh cakap. Tuan muntah nanti, tuan. Itu satu. Belum lagi lain. Belum lagi ini. Belum lagi ini. Belum lagi ini, tuan-tuan. Ya Allah. Saya menangis, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus saya lari ke multazam, saya minta, ya Allah, ampunlah dosa saya, ya Allah. Ampunlah dosa aku, ya Allah. Kenapa aku minta yang bukan-bukan? Tuan tengok dah. Panjang cerita dia. Nanti lain kali, tuan-tuan, saya akan cerita, insya-Allah. Baik tu, nak pergi Makkah, jangan minta yang bukan-bukan. Tahu tak? Semua makbul. Kenapa saya tak minta nak jumpa dengan Nabi Khidir? Tuan tengok tak? Saya niat hati, saya keluar masjid, saya, ya Allah, bagilah aku rezeki. Terus jumpa orang, tuan-tuan. Orang haji lain cemburu dengan saya. Macam mana tuan dapat makanan nasi biryani, ayam separuh? Tiap-tiap kali keluar masjid, saya telah jumpa dengan orang haji, ta'al. Ambil makanan. Nasi biryani, tuan-tuan, ayam separuh baru. Saya bawa balik nak ke hotel, makan, saya kata. Macam mana tuan dapat? Kami tak dapat. Allah yang bagi. Jangan main Makkah, tuan-tuan. Itu rumah Allah tu. Online semua. Jangan minta yang bukan-bukan. Minta yang menarik, tuan-tuan. Nak jumpa dengan Rasulullah, nak jumpa dengan Nabi Khidir, nak jumpa dengan malaikat, nak jumpa dengan sahabat. Minta. Tuhan bagi, tuan-tuan. Saya minta yang pelik. Kita perangai tak baik, kan? Minta benda yang pelik. Tuhan tunjuklah syaitan tu. Ya Allah, tuan-tuan, nanti lain masa akan saya cerita. Sekarang tak boleh takut tuan muntah nanti, tuan-tuan. Tu Sebab itu menyangkut dengan kuku tadi, tuan-tuan. Sabda Nabi SAW kepada Abi Hurairah, "Ya Abu Hurairah, qallim azfaraka." Hai Abi Hurairah, keratlah kuku kamu. Fa inna syaitana yaq'adu ala matala minha. Sesungguhnya syaitan dia suka duduk di atas kuku yang panjang. Tuan-tuan, kuku panjang adalah salah satu daripada ciri-ciri syaitan. Sebab itu mungkin semayang tak khusyuk sebab kuku panjang. Walaupun bersih.
Walaupun kuku cantik bersih, bukan masalah bersih tak bersih. Keratlah kuku itu tuan-tuan. Walaupun kembali lagi. Minggu depan, kembali lagi. Kerat lagi. Ya tak? Nah, itu dia. Okey, kita baca selanjutnya tuan-tuan. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima kuku tuan-tuan. Okey. Okey, yang keenam tali pusat baby. Tuan-tuan. Kuku kita kerat tumbuh balik. Rambut kita gunting tumbuh balik. Yang keenam tali pusat. Iaitu sepatutnya dikeratkan akan dia tali pusat selepas diperanakkan. Kadang-kadang tak jatuh tali pusat tuan-tuan, maka mak bidan kampung selalu dipakai minyak angin ataupun minyak kayu putih. Biasanya 40 hari tali pusat itu akan jatuh. Itu salah satu. Kalau tak jatuh, gunting tuan-tuan. Biasa tabiat budak. Orang tua-tua kata, kalau budak itu tanda degil, tali pusat kena potong. Kalau budak itu lembut, tali pusat jatuh sendiri. Itu kata-kata petua orang tua-tua tuan-tuan. Ya? Tali pusat itu kena gunting tuan-tuan. Selepas kita gunting, tidak akan tumbuh sehingga kita mati tuan-tuan. Tak akan tumbuh sekali aja. Kuku tumbuh balik, rambut tumbuh balik, bulu ketiak tumbuh balik. Tapi tali pusat tidak akan tumbuh lagi tuan-tuan. Ya, guntingkan dia dah. Potong sekali dah. Okey, itu yang ke-6 Okey. Yang ke-7 agak-agak apa tuan-tuan? Yang ke-7 apa? Ini semua ada ni tuan-tuan. Dan tak mungkin tuan simpan yang ke-7. Apa dia? Yang ke-7 khitanul walad. Khitanul walad. Orang Melayu kata khatam. Dia kan bukan khatam, khitan. Khitanul walad, iaitu sunnah dikhatam budak lelaki-lelaki. Dikhitam. Sebenarnya bukan khatam. Khitam, bukan khatam. Ya? Khitam. Khatam pun tak apa. Khatam. Bermakna guntingkan ujung kemaluan dia. Dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil itu apa nama tuan? Quluf. Bukan qulub. Ya? Quluf dengan fa, bukan dengan ba. Quluf. Buang itu. Buang. Kadang-kadang ada satu masalah, kalau tidak kemas, kembali lagi tuan-tuan. Jadi saya nak cakap terang-terang dengan tuan. Hukum. Saya sendiri tuan-tuan. Mula-mula mak saya panggil Tok Mudin kampung. Orang tua tuan-tuan. Ayah angkat dia. Dikhatam saya tuan-tuan dalam keadaan orang tua itu kurang cerdas, kurang cerdik. Umur saya dikhatam ketika itu umur 5 tahun setengah tuan-tuan. Kecil lagi, masih sekolah. Untuk darjah 1 tuan-tuan. Dikhatam saya. Sakit tuan-tuan. Maklumlah khatam orang muda malu kan. Ditepuk paha saya, digunting dengan pisau cukur yang tumpul macam nak bampuh saya tuan-tuan. Menangis saya tuan-tuan. Keluar darah seekor kambing menggelupuk saya. Nasib baik saya tak pingsan tuan-tuan. Kecut tubuh saya. Selepas dibalok tuan-tuan, besok kulit tumbuh balik tuan-tuan. Panggil dia tak nak datang. Dia takut kan? Mak saya pingsan menangis tuan-tuan. Akhirnya jumpa seorang doktor askar. Nama pak tu cantik Hanafiah nama dia. Menangis doktor Hanafiah, doktor askar. Kenapa mak suruh adik aku ni si Syahrul suruh orang tuanya nyuk itu? Saya kan ada. Kenapa suruh pada orang yang nyuk? Tak tahulah pak doktor kata mak saya. Tak apa. Doktor rawat saya. Sembuh nanti saya khatam dia balik. Tak payah bayar, kata doktor Hanafiah. Mudah-mudahan Allah rahmati dia tuan-tuan. Sembuh saya balik daripada luka tu tuan-tuan. Kulup turun balik tuan. Tutup balik. Mak kata tak payah khatam. Tak boleh saya kata. Tutup balik kemaluan saya. Khatam saya kata. Akhirnya doktor itu jadi ayah angkat saya. Dia datang tuan-tuan. Doktor cergas. Doktor itu badan dia macam Profesor Rahizat macam tu, kemas, ramping, tentera. Nampak?
Dia masuk ke rumah saya dengan senjata rifle dia diletak. Dia naik, dikhatam saya, diinjek. Sakit tak? Nak. Tak ada, saya gelak. Macam ni lah. Jangan cari orang nyanyi, dia kata. 2 kali saya khatam. Tuan tahu tak? Cakap terang-terang tadi. Saya takut. Kan? Sebab orang kulub tak boleh jadi imam semayang. Tahu tak tuan-tuan? 2 kali khatam ni. Sekali budin kampung, yang kedua doktor tuan-tuan. Baru sempurna, baru selesai hidup tuan-tuan. Okey ya. Khitanul walad tuan-tuan. Khitan sepatutnya ditakhirkan khitan itu pada selepas hari yang ke-7. Elok tuan-tuan, macam orang Arab biasa dikhatam bila lahir. Tapi kata Imam Al-Ghazali, elok dikhatam selepas 7 hari. Sebab selamat daripada cedera dan selamat daripada kesakitan kepada baby, dia kata. Selepas 7 hari. Sehingga tanggal gigi tuan-tuan. Ya? Bukan tanggal gigi sampai dah umur 50 tahun tuan-tuan. Sekarang banyak orang tua-tua khatam balik. Contoh anak saya cerita, "Abang, saya dah doktor dah. Dah banyak saya khatam orang tua," dia kata. Tapi bukan di Malaysia, di Padang. Orang tua-tua, orang tua-tua saya khatam, dia kata. Ya Allah, anak aku pandai khatam dah. Tapi macam tu. Kita kena khatam balik tuan-tuan. Ya, khitanul walad. Khitan. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa. Artinya bermula khitan itu sunnah bagi lelaki-lelaki dan kemuliaan bagi perempuan. Orang perempuan dipanggil mukrimah. Orang perempuan yang dikhatam, orang itu mulia. Orang lelaki hukum dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hukum khitan itu wajib atas orang yang akil baligh, sama ada lelaki ataupun perempuan, pada mazhab Imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Okey. Khitan. Yang ke-8, yang terakhir tuan-tuan. Yang ke-8, keaiban yang tumbuh pada tubuh badan kita, iaitu janggut. Dipanggil bahasa Arab lihyah. Sebenarnya tuan-tuan, janggut dia bukan bulu ini yang tumbuh, faham? Janggut dalam bahasa Arab ni lihyah. Apa makna lihyah? Bulu yang tumbuh pada dagu. Lihyah bahasa Arab ni tulang ni, tulang ni dipanggil lihyah. Bulu yang tumbuh pada lihyah dipanggil janggut. Ini bahasa Arab majazi dipanggil tuan-tuan. Macam istilah orang panggil apa nama itu, kerenda. Faham tak kerenda tuan-tuan? Kerenda, tahu tak kerenda? Ni jenazah. Tahu tak jenazah tuan-tuan? Cuba sebut apa itu jenazah? Jenazah apa? Mayat. Salah. Bukan. Bahasa Arab asal bukan. Bukan. Jenazah bukan mayat. Itu majazi. Jenazah asal-asal dia papan kerenda yang bubuh mayat. Faham tak? Itu bahasa dipanggil jenazah. Kemudian dimelayukan dipanggil majazi. Majaz. Sekarang jenazah, mayat yang diletak di dalamnya, itu dipanggil sekarang kerenda. Kerenda bahasa Arab jenazah. Sekarang dalam bahasa Melayu jenazah mayat. Faham tak? Telah di majazi. Belajarlah bahasa Arab baru reti ini. Itu dalam ilmu bayan. Ya? Ini kena belajar ilmu bayan, bukan ilmu nahwu. Ilmu bayan dipanggil. Balaghah. Jenazah ialah kerenda tempat bubuh mayat. Itu asal-asal dia. Sekarang diletakkan mayat. Dipanggil apa tuan-tuan? Sebut mahal, iradah hal dalam bahasa Arab. Sebut tempat, maksudnya isi tempat. Macam orang kata, kau pergi beli minyak kat pam minyak kejap. Itu bukan bahasa asal tuan-tuan. Boleh tak beli minyak dekat pam minyak? Pam minyak beli minyak macam tu kah? Bukan. Beli minyak dekat budak Bangla yang jaga pam minyak. Macam tu. Itu penting ilmu balaghah tuan-tuan. Orang pandai bahasa Arab tuan-tuan, kira tahu tak? Bahasa Arab tuan-tuan. Ada
Ada masa lagi kan? Saya tanya dengan satu soalan tuan. Siapa yang boleh jawab, saya akan bagi hadiah kepada tuan. Tak mampu saya bagi materi kepada tuan, saya nak bagi tubuh saya kepada tuan. Saya sanggup berkhidmat kepada tuan selama 2 minggu di rumah tuan. Cuci lantai, cuci mangkuk tandas, cuci longkang, potong rambut, insya-Allah selama 2 minggu free of charge. Tak bagi makan pun tak apa, tapi jawab soalan saya ini. Dalam surat Al-Waqi'ah disebut apa? Pisang. Wa talahim mandud. Pokok pisang yang beratu. Dalam surah Ar-Rahman disebut buah kurma dan buah rumman. Selain tin dan zaitun. Watin wa zaitun. Itu tolak di tepi. Dalam Quran ada disebut 3 lagi nama buah-buahan selain tin dan zaitun. Apa dia? Pisang dalam surah Al-Waqi'ah. Kurma dan buah delima dalam surah Ar-Rahman. Boleh jawab kata tuan-tuan? Mana Ustaz? Ustaz menjawab tak boleh. Ustaz Syarif Hasrizat boleh jawab. Ustaz tak mengaji bahasa Arab tak boleh jawab tuan-tuan. Walaupun dia ustaz. Garanti tak boleh jawab. Tak boleh. Sebab ayat itu sendiri dah jawab dah. Kalau faham bahasa. Faham tak tuan-tuan? Kenapa Allah sebut dalam Quran 3 nama buah selain tin dan zaitun? Pisang, kurma, buah delima. Kenapa? Allah sendiri dah jawab. Tak faham bahasa, tak boleh jawab. Apa Allah sebut? Wa hurun 'ain ka'amsali lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sirrin mahdud wa talahim mandud wa dhillin mamdud. Itu semua jawaban dia. Belum diletak soalan, jawaban dulu dah. Tuan tengok bahasa. Dalam surga ada bidadari. 70 orang bidadari untuk 1 orang. Hakim, mukmin, beramal saleh, hari surga nanti 70 anak darah perawan bidadari, tahu tak? Bukan seorang, 70 orang tuan-tuan. Macam mana rupa dia? Ka'amsali lu'lul. Ka'amsali lu'lu, seperti permata yang disimpan, bercahaya, berkilau-kilau, cantik luar biasa. Perawan darah, tuan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan kepada orang yang beriman soleh. Itulah jawaban dia. Wa talahim mandud, pokok pisang yang teratur. Wa fi sirrin mahdud, bermain dalam pokok bidara yang tidak berduri. Itulah jawaban dia. Tuan tengok tak? Pisang disebut. Sebab apa? Pisang buah dia menarik. Di dunia menarik, hari akhirat menarik. Pisang, buah dia ujung ke atas. Pokok pisang teratur, tidak sungsang tuan-tuan. Dalam surga pun macam tu. Kurma, buah dia teratur menarik. Buah delima, isi dia tuan-tuan menarik, merah cantik jadi ubat. Segi medik, makan buah kurma jadi ubat. Segi medik, makan pisang jadi ubat. Segi medik, makan buah kurma jadi ubat. Cerita daripada orang medik pula. Konon pandai sangat. Segi kebersihan, makan pisang tidak berbau tuan-tuan. Cuba makan durian, makan pisang. Selepas makan durian, makan pisang. Terdawa. Apa bau keluar? Durian. Padahal durian semalam dah makan, bau lagi. Lebih-lebih petai jering tuan-tuan, bau. Makan durian Belanda, bau juga. Makan buah leci, bau juga. Makan buah rambutan, bau juga. Makan pisang, tak ada bau. Makan kurma, tak ada bau. Makan delima, tak ada bau. Ziarah orang sakit, bawa buah kurma. Ziarah orang sakit, bawa
buah delima, buah kurma, tuan-tuan. Makan buah delima tidak bersangkut pada gigi. Makan pisang tidak ada tempias pada gigi. Nampak tak, tuan-tuan? Sebab itu hiasan ahli syurga, tuan-tuan. Buahnya bermanfaat, tidak berbau, buah dia cantik dan buah dia menarik. Itulah, tuan-tuan. Allah jawab sendiri dalam Quran, wa talhim mandud, buah pisang yang teratu. Pisang kan teratu, mana ada sungsang buah pisang, tuan-tuan? Teratu. Semua ujung ke atas, insya-Allah ya. Nanti kita sambung lagi, tuan-tuan. Cerita bab iblis nanti, insya-Allah pada lain kesempatan dengan izin Allah nanti, insya-Allah. Amalkan ini dulu, tuan-tuan. 8 perkara keaiban yang bawa aib, juzuk-juzuk yang membawa aib yang tumbuh pada tubuh badan kita, insya-Allah. Hadanallahu iyyakum billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.